Assalamualaikum. Malam ni topik agak berat, tapi aku rasa sesuatu yang perlu aku ungkapkan untuk perkongsian bersama dan untuk manfaat bersama antara ganja dan hem. Kau mau nak isap yang mana? Cik? Bukan isap yang manalah. Cuma aku nak bagi, kita sekarang ni dah banyak orang bicara tentang ganja dan hem. Jadi aku rasa hari ni aku nak suarakan pandangan aku. Orang yang ada sakit dan perlukan ganja atau hem punya hak untuk bersuara. Orang yang buat research tentang ganja dan hem punya hak bersuara. Dan aku sebagai rakyat biasa pun ada hak untuk bercerita. Okey. So, buat awal-awal ni, aku takkan tengok komen supaya aku dapat luahkan pandangan aku. Tapi lepas tu kita akan open kalau kau nak bincang. Tapi kita open secara ilmiah, secara santai, kata orang, more-more. Kau takkan dah tidur. Malam-malam more ni jangan tidur, bang. Jangan tidur. Aku belum go live dekat TikTok lagi. Oh, tajuk. Oh, tak boleh juga. Bagi aku 1 minit, aku nak betulkan dulu dekat TikTok ni. Ubat. TikTok ni agak strict sikit. Okey. Assalamualaikum dekat TikTok. Okey. So yang dekat Facebook, TikTok, Assalamualaikum, selamat malam bagi koma yang baru join. Waalaikumsalam juga yang bagi salam ya. Balik parit tak lagi. Okey. So sekarang ni sebelum aku sambung cerita, aku minta koma berfikiran terbuka. Supaya kita dapat gambaran yang lebih jelas. Dan ini berdasarkan pandangan, bukan pengalaman ya. Aku tak ada. Tapi melalui pembacaan, melalui sikit research bodoh lah orang panggil ya, baca-baca. Kita kena ambil tahu, jangan tak ambil tahu. First, kita kena tahu ganja tu apa, hem tu apa. Pertama sekali, kerajaan kita melalui Dr. Zul, masa Pakatan Harapan, dia telah membenarkan penanaman ganja atau hem untuk tujuan penyelidikan. Ini fakta bang. Tapi biasalah orang politik. Orang politik sebut kita lulus. Tapi dia tak nampak impact dia. Dia tak nampak proses dia. Bukan senang. Banyak akta, banyak dasar-dasar perlu ditukar sebelum membolehkan penanaman ganja atau hem ni. Bagi soalan yang bagus tadi, hem tu apa? Okey. Kalau mengikut kerajaan kita, hem ni adalah sejenis ganja tapi lebih light. Itu bahasa mudah dia, lebih light, tak seberat macam ganja. Tapi kalau mengikut definisi saintis pakar perubatan, hem itu adalah ganja. So benda yang sama. Kedua-duanya adalah cannabis. Yang itu pun fakta. Tapi banyak research kebelakangan ini mengatakan yang ganja ni banyak boleh merubat penyakit. Beribu research lah. Even negara luar pun ada yang telah membenarkan penanaman ganja, penggunaan ganja. Macam ni lah. Untuk malam ni aku akan gunakan perkataan ganja. Sebab hem tadi aku dah terangkan hem tu apa, patutnya ganja tu kita clear lah. Sebab ganja tu lebih dekat dengan kita. Kalau aku sebut hem dekat tengah-tengah kan, ada orang tak faham. Topik hari ni, aku ulang sekali lagi, ganja dan hem. Kita santai-santai. Okey, aku memang tak pernah consume lah benda ni, Cuma lately ni, aku peminat Yasin. Peminat Yasin, jadi bila dia kena tangkap. Jadi, aku pun terpanggil untuk kongsi pandangan aku. This is not about right or wrong. It is more into my personal opinion. Okay, now, beribu research dilakukan mengatakan ganja ni bagus untuk kebaikan, untuk kesihatan dan sebagainya. So, itu kita tak boleh nafikan. It is proven.
Tapi timbul persoalan pada aku. Kita ambil contoh seorang perasuah. Seorang perasuah, dia dapat duit yang banyak daripada rasuah dan dia bangunkan madrasah, dia bagi bantuan pada anak yatim, dia bagi bantuan pada fakir miskin, dia bagi bantuan pada orang susah. Beribu manfaat yang dia buat, daripada satu keburukan dia. Okay? Now, contoh kedua, Robin Hood. Robin Hood merompak, mencuri dan mengagihkan kepada orang-orang lain. Ya, untuk kebaikan lah, untuk bantu orang susah dan sebagainya. Sama. Daripada beribu kebaikan berpunca daripada satu keburukan. Ataupun untuk kita pergi lebih deep lagi. Bila mana kalau kita semua boleh setuju dan sepakat yang porno, video-video porno boleh digunakan di sekolah-sekolah untuk tujuan sex education. So daripada tiga ni, aku merangkumkan, aku tak nafikan kebaikan ganja tu. Aku cuma takut bagaimana ganja tu dikonsum dan disalahguna dan tak dapat dikawal oleh pihak berkuasa. Itu point dia. Now, bayangkan satu hari nanti ganja-ganja dijual secara bebas. Semua orang boleh akses ganja dengan begitu senang sekali. Sebagaimana orang akses dengan arak sekarang. Arak tu benda yang dah berlaku. Ganja ni benda yang belum berlaku. Kita bukan nak tentang, aku kena ulang banyak kali. Aku nak cuba buka minda kita. Dan kita raikan dan kita fikirkan bersama. Now, bila kita legalize, kita ambil contoh, masalah sebenar kita, baik ketum ke, baik ganja ke, is penyalahgunaan, bang. Penyalahgunaan. Katalah hari ini kerajaan kata, okay, fine, kita boleh tanam ganja, kita boleh distribute ganja. Tapi mesti ada orang ambil kesempatan dan salah guna. Kita ambil kes-kes yang terbaru. Kebanyakan yang kena tangkap, kes ganja ke, kes ketum ke, hasil tangkapan tu bukan sikit. Dan bukan untuk kegunaan dia. Itu yang jadi masalah. Aku ambil contoh lah. Katalah aku ni, aku nak suka makan durian dan aku kena makan durian. So, apa aku buat? Aku akan tanam pokok durian. So, aku akan tanam satu pokok durian. Untuk aku makan. Untuk keluarga aku makan. Tapi bila aku tanam 12 atau 17 pokok durian, itu bukan tanam dah. Itu boleh jadi aku dah nak menjual. Itu pandangan aku. Now, digambarkan, masih lagi ada yang tak clear antara hemp dan ganja. Kita ambil contoh durian tadi. Ada durian D24. Ada durian musangking. Ada durian kucing tidur. Semuanya durian. Sama juga dengan ganja tadi. Hemp itu adalah ganja. Asal dia cannabis. Cuma tafsiran daripada kerajaan, hemp itu berbeza. Tapi tafsiran daripada saintis, tafsiran daripada pakar perubatan, hemp itu adalah ganja. Asal cannabis. So, kalau tengok pada kes-kes yang sedang berlangsung, yang telah berlangsung, kebanyakan sewaktu berlaku tangkapan, bilangan ganja tu terlalu banyak. So, aku sebagai orang awam, kalaupun kerajaan nak legalize, okay, aku tak cakap untuk kerajaan menghalang legalize ganja, tidak. Cuma terlalu banyak faktor kita kena ambil kira. Kau mau bayangkan satu hari bila ganja dah dijual dekat farmasi-farmasi, it can be accessed by anyone. By budak-budak. Budak-budak start beli, start jual kembali. Yang itu jadi masalah. Dan waktu itu, penguatkuasaan memang susah. Kita ambil contoh mudah lah. Aku kata, biar cakap semua bikin rokok, arak dan sebagainya. It is, tak ada kebaikan pun.
Ini okey. Kebaikan dia rokok dengan arak ni tadi, dia ada kebaikan, tapi berbalik kepada persoalan awal tadi. Satu keburukan yang membawa kepada 1000 kebaikan. Apakah kita akan benarkan? Aku nak bawa koma. Arak tu, kilang-kilang arak tu bantu. Dia bantu kerajaan, mungkin dia ada bantu orang-orang susah keliling dia, mungkin dia ada bantu bangunkan pusat komuniti, mungkin dia ada bantu bangunkan sekolah. Tapi arak itu tetap arak. Aku tak nak cakap halal haram lah. Because aku bukan orangnya. Ya? Betul, Thailand ke, Ecuador ke, semua dah halalkan ganja. Tapi topik pada hari ini bukanlah sama ada kita nak membenarkan atau macam mana. Tapi lebih kepada bagaimana kita nak mengawalnya nanti. Macam kes arak, kes dadah, kes arak, kes rokok. It is legalized. Yeah, it is legalized. Even aku rasa dekat semua negeri dalam Malaysia it is legalized, tapi akibat dia tu yang itu kita perlu fikirkan sama-sama. Dan satu hari bila ganja ni dilegalizekan, kau bayangkan anak-anak kita boleh akses kepada ganja dan efek dia lain daripada rokok bang, lain daripada rokok. Aku pernah tengok depan mata bang, depan mata, bukan dekat tepi, depan mata. Ganja ni bila dia menghisap, dia tak ada apa-apa. Dia menghisap lagi, pun dia tak ada apa-apa. Bila dia menghisap lagi, pun masih tak ada apa-apa. Tapi setelah beberapa waktu, 15 minit, 20 minit, masa tu, baru dia ada efek bang. Kadang-kadang kita tak perasan bang. Ya? Ada sebab kenapa sesuatu benda, walaupun dia membawa kepada 1000 kebaikan, tapi satu keburukan boleh memberi impak yang terlalu negatif kepada masyarakat. Macam contoh aku bagi tadi. Kalau seorang perasuah menerima duit yang banyak dan semua duit tu diberikan pada fakir miskin, membantu orang susah, membangunkan sekolah, membangunkan madrasah, itu 1000 kebaikan. Tapi puncanya daripada keburukan, which is rasuah. Adakah kita membenarkan? Itu soalan pertama. Kedua, sama juga dengan Robin Hood. Merompak, mencuri, kemudian diagihkan pada orang susah. Pada orang-orang miskin. Kemudian dibuat rumah untuk orang susah. Adakah kita boleh benarkan kebaikan itu berlangsung hasil daripada keburukan mencuri tadi? Sama juga dengan kita legalize porno. Video lucah di sekolah-sekolah atas alasan sex education, sex early education untuk anak-anak. Adakah kita akan membenarkan itu? Tapi balik pada poin tadilah. Kalau aku sakit dan aku perlukan pisang lah katakan. Aku sakit dan aku perlu makan pisang, aku akan tanam 1 pokok pisang. Ataupun mungkin 2 pokok pisang. Mustahil aku tanam 15-17 pokok pisang. Kalau aku dah tanam begitu punya banyak, itu bukan consume. Itu dah menjual. Dah jadi mengedar. Dia jadi lain. That's why stand kita tu kena clear. Kalau kita nak support, apa yang kita support? Dan kalau kita tak setuju, apa yang kita tak setuju? Aku kali ni tak berapa tengah-tengah lah. Cuma risiko dia, ham is good. Okay, that's a good point. Ham is good. Tapi itu kau cakap tadi, kalau kau membaca dalam internet, ham itu hanya difahami, ditafsirkan oleh kerajaan. Bukan oleh saintis, bukan oleh doktor-doktor. Doktor-doktor masih mengatakan ham itu cannabis, ganja. Dia macam pisang. Pisang emas, pisang tanduk. Dia tetap pisang. Kalau dia buat kuih pun, dia jadi kek pisang. Tetap pisang. So, sama lah dengan ganja ni. Ganja ni nanti tak kisahlah ham ke apa, orang takkan panggil kek ham. Orang akan panggil kek ganja. Kau percayalah cakap aku. Kalaupun dia tidak berlaku besok, dia berlaku 10 tahun lagi, kau ingat video ni. Cho dah kata dah dulu. Kalau ganja tu dia membuat kek, dia akan jadi kek ganja. Tapi, dalam konteks perubatan, kita kena berlaku adil. Kalau betul baik untuk perubatan, untuk kesihatan, kerajaan kena benarkan. Kerajaan kena bagi. Tapi pengawalan
penguatkuasaan. Itu kena jaga. Kena jaga. Ya. Macam Viagra. Viagra tu dikawal rapi bang. Sama juga dengan vaksin kita. Vaksin COVID. Dikawal rapi bang. Memang dimonitor. Setiap dos dimonitor. Ya. Tapi kalau ganja ni mungkin hanya di peringkat hospital atau farmasi. Bukan ditanam. Kalau ditanam tu aku rasa dia akan jadi masalah. Kita ambil contoh ketum. Ketum ni dah lama bang. Ketum. Aku hari tu pergi kedah. Duduk kawan kau tanya, anak ketum ke? Anak ketum. Ayak ketum? Ada. Tapi aku memang tak minum ketum. Tapi dulu memang orang pakai sikit. Orang sakit dia ambil, dia makan. Orang sakit dia perlukan, dia minum. Tapi hari ni benda tu dah jadi jualan. Jualan sampai ke budak-budak bang. Aku ni umur dah berapa ini bang. Kadang kita lebih fikirkan anak-anak kita. Aku rasa itu jauh lebih penting. Macam mana kita nak mendepani di masa depan pengawalan ganja dan hemp itu sendiri. Ada orang nak online tu dengan aku. Tapi aku kalau bila aku tak nak debat-debat lah. Kita jangan marah-marah. Kita santai bang. Aku bukan apa. Aku tengok dalam grup TikTok. Dia nak live sampai sahur. Biasa budak-budak muda. Kan? Takkan kita nak halang. Aku nak lawan. Aku nak live sampai berbuka. Gampang. Tapi lain bang. Lain efek. Kau santai-santai lah. Kau jangan marah dengan aku. Aku cuma bagi pandangan. Katalah kau ada pandangan. Kau buat video kau pula. Buat video kau pula. Barulah kita baru ni kecoh kat Twitter pasal content creator dekat Malaysia. Karoming buat video masak. Orang tu buat video masak. Jadi viewer ni, orang ni tiru orang, lantaklah dia nak tiru siapa pun. Yang penting kita raikan bang. Kita raikan dunia internet kita. More creator will bring more content. More content will open up our mind. Pada aku tak ada content yang content bodoh. Tak ada. Any content is content. But how we translate the content is most important. Kalau content tu baik, manfaat, sematkan dalam hati. Tapi kalau tak bagus, scroll up. Kalau sekarang kau tengah tengok live aku, rasa macam tak kena, Mamat ni cerita pun, scroll up. Tak payah pening. Tengah kau scroll, keluar lagi muka aku. Kau tutup, pergi tidur, esok nak sahur. Okay, aku nak baca soalan, aku harap tak ada yang marah-marah. Aku dah sampaikan poin aku. Rambut. Okey, ramai tanya pasal apa aku gunting rambut pendek. Rimeh bang. Nak terawih. Allah, panas. Terawih, panas. So aku satu hari tu lepas terawih, elok bagi salam, aku terus pergi kedai gunting yang buka, aku terus gunting rambut. Settle bang. Ya. Ada sedikit pesan sempena Ramadan yang mulia ini dalam bahasa Arab. Dengar baik-baik. Sematkan dalam hati. Until albi bisaraha, hayya nab'idil karaha, syakiriya kulli nikmah, ba'idil anil fatana. Kalau ada muzik memang aku rap ni. Tapi muzik tak ada. Ganja, teman kanser, alhamdulillah lega ganja. Yelah banyak. Dia orang kata bagus untuk kanser, bagus untuk bipolar. Which is, aku tak nafikan itu. Tapi bagaimana satu hari nanti ganja will be legalized dan bagaimana kita nak mengawal dan kita nak penguatkuasaan dia. Macam mana kita nak kawal lah. Bukan sesuatu yang mudah lah. Kita ambil contoh arak. Hari ni accident, besok langgar orang, lusa langgar orang lagi accident. Apa kita buat? Kita duduk meronta-ronta dalam Facebook, TikTok, itulah, inilah, itu kerajaan. Itu yang dah berlaku. Tapi sesuatu yang belum berlaku. Bang, efek ganja, bang. Aku pernah tengok depan mata, bang. Aku tak ambil. Kamu boleh check, nampak? Tak ada. Ganja dia memang tak cucuk, dihisap, digulungkan, layan, sup, dihisap. Efek dia not immediate. Ganja ni efek dia not immediate. It took time, 10 minit, 15 minit, kadang-kadang setengah jam tengok orang. Ada setengah budak-budak yang macam, biasalah budak-budak muda kan, zaman aku muda dulu, kumpul ramai-ramai, rasalah bang, kita pun tengok mama ni, bawa sini, dia pun rasa, tak ada apa-apa pun, kan, dia pun relax, habis setengah jam muntah.
Muntah bang. Baru kalau dia bawa kereta, tak kena accident. Tak kena accident. So kesimpulan ni nak sahur, aku tak boleh tahan sampai sahur. Tadi asalnya aku nak lawan budak TikTok muda-muda ni. Dia nak live sampai sahur. Jadi aku nak lawan sampai berbuka live. Tapi memang tak harap, udah tua mat. Udah tua. Tapi itulah pandangan aku tadi. Ya. Mungkin kerajaan perlu menjalankan lebih penelitian ke atas penguasaan satu. Macam mana kerajaan nak kawal. Dan kedua, kita ni, kalau kerajaan benarkan untuk kegunaan sendiri, tu maknanya 1-2 pokok. Bukan berpokok-pokok. Kalau kamu dah tanam berpokok-pokok, tu bukan guna sendiri, bang. Bukan guna sendiri. Ya. Aku baca komen sikit sebelum nak sahur ni. Dia pun tak berani nak bawa kereta. Betul lah tu kan. Ganja, silap-silap. Tidur dalam kereta. Hauk bang, hauk. Ganja ni cerita dia, kita pernah tengok kawan-kawan kita depan mata kan. Kita berkongsi yang itu. Yang kita tahu, yang kita pernah tengok, kita berkongsi yang itu. Dan kita tak nak nanti generasi baru, dia agak susah. Once kita dah approve, once it is legalized, once it is open to the market, can be consumed by anyone, the challenge is how we can control. Bukan senang bang. Kita ambil paling mudah rokok, kita ambil paling simple arak. Apa yang berlaku ini tu macam aku cakap tadi. Kita kongkang-kongkang dekat media sosial. Kerajaan itu, kerajaan ini. Tapi end up, kes tak berlaku bang. Kalaupun ada kereta yang melanggar budak tepi jalan, pun kita tuduh dia mabuk. Walaupun dia tak mabuk. Sampai ke tahap itu, impact dia boleh bawa. Impact dia boleh bawa. So, kekhawatiran aku. So, kesimpulannya berapa kali simpul dah. Aku tak menentang legalize ganja. Tapi aku minta kita open mind diri kita. Susah kita nak kawal bila ada orang salah guna. Dadah ni asas dia tu, fundamental dia tu, tak salah. Tapi when you consume more, when you ketagihan, yang itu jadi masalah. Kemudian dadah ni pula, kita alter dia, nak bagi dia lagi high punya bang. Bagi syok. Aku tak ada apa-apa kat tangan. Aku buat trik. Aku tengok orang buat apa itu kan. Aku tengok Snoop Dogg. Sedap je kan. Dia macam Bob Marley kan. Bob Marley ni, yelah, open. Dia, everything is about life. Bagi dia, marijuana ke, dia memang hisap untuk menenangkan fikiran dia. Memang, dia tak ada bawa masalah pada masyarakat. Dia menghiburkan masyarakat juga kan. So, aku rasa, point aku tadi tu, standby cut OKU. The accident, standby cut OKU. Standby cut OKU. Kat TikTok ni aku tengok ada orang join tapi aku tak nampak komen. Dia mendengar suara aku. Dia mendengar. Kalau kat TikTok ada soalan ke, aku pun tak apa nampak, ambil lampu jap. Kena pakai lampu bang, udah tua. Waalaikumsalam, lama tak tengok live Chor. Lama tak tengok. Aku hari-hari live. Kamu tak tengok. Dia macam ni. Bila sampai satu tahap dekat Facebook, dah sampai 100, kamu share. Kamu tolong share lah. Ini benda bagus. Aku kalau benda tak bagus, aku jarang minta share. Kalau aku share review ke kan, aku jarang minta kamu share. Tapi untuk malam ini, demi anak-anak kita, tolong share. Your monthly internet quota has been renewed. Mantap. Thank you Selcom. Itu yang kita nak. Tolong share. Benda bagus. Kita bukan nak cari gaduh. Kita nak buka minda kita. Kita fikirkan bersama. Adakah ianya membawa kepada kebaikan ataupun kepada keburukan. Ya, setuju. Yang ada lesen. Kita tak boleh bagi semua orang tanam ganja. Kita tak boleh bagi semua orang tanam ketum. Kita tak boleh bagi semua orang tanam Candy Bee. Candy Bee, kalaupun Candy Bee tu boleh ditanam. Ini contoh paling dekat dengan kamu tak usah bohong. Kalaupun Candy Bee tu boleh ditanam, takkan kamu nak tanam 10 pokok? Berapa kali nak makan? Kan? Itu point dia. Simple. So, kalau dia nak tanam satu pokok, polis nak, aku tak tahu, ini persepsi. Mungkin, tak apalah, satu pokok kan? Tapi masuk dapur bilik air, bilik atas penuh lagi pokok. Kacau. Itu balik tadi, kalau kerajaan nak benarkan penanaman
Satu pokok cukuplah. Mereka katalah aku sakit benar, sakit benar. Dan memang aku nak kenalah ganja ni ubat. Aku petik, aku rebus aku tak kisah. Tapi aku je. Memang untuk kesihatan aku. Tapi kalau sampai 70 pokok, bang, anak aku pun boleh jadi petik. Kan? Sambil dia mandi kolam tu, dia pergi petik kan. Haru, bang. Haru. So, kalau ada nak online ke? Kat Facebook. TikTok aku tak reti sangat macam mana nak online. Kalau dekat Facebook, tapi aku cakap awal-awal, jangan debat. Jangan maki aku. Sebab aku takut nanti bila kita berdebat, kau memaki aku, yang paling aku takut is bila aku maki balik. Yang paling aku takut bila aku maki balik. Kita berdebat secara terbuka. Sebelum sahur. Sahur kejap. Aku pun nak tidur ni kejap lagi. Ada nak bual ke apa ke, kita bincang secara ilmiah. Cukuplah isu mabuk, langgar. Betul. Betul. Aku nampak itu dia point dia. Baik rokok. Aku hisap rokok. Aku nak cerita. Aku hisap rokok. Kalaulah masa aku umur 14 tahun. Ada gadget, ada internet, ada media sosial. Nescaya aku akan buat video yang sama. Dan aku bagi tahu pada kerajaan, hentikan rokok. Masa tu aku muda, bang. Muda, bodoh. Orang tu bagi hisap. Seronok. Rasa bagus. Rasa keluar pekat. Aku sekolah saya Teluk Intan, bang. Kat Teluk Intan tu, ada satu kedai mamak tu, kan. Masuk aja belakang dia buat tirai. Kat situ lu lepak, hisap rokok. Hai, geram. Kalau boleh lah dulu. Tapi benda dah terlanjur. Benda dah ada. Aku pun susah nak mengawal diri aku sendiri. Aku tak nak cerita orang lain. Aku cerita diri aku sendiri. Katalah satu hari nanti, bila ganja legal, aku takut aku yang tak boleh kawal diri aku. Aku takut aku. Bukan aku takut orang lain. Kan? Orang lain kau mau fikirlah sendiri. Daripada apa yang aku kabarkan pada malam ini, daripada pembacaan komen nanti, ataupun daripada berita-berita yang kita dengar. Kita fikirkan. Jangan semata-mata kita fikirkan kerana orang tu sekufu, sependapat dengan kita, maka dia benar, tanpa memikirkan masa depan anak-anak dan negara, bang. Ini kita jangan buat main. Hal ganja ni, hal cannabis, aku rangkumkan sekali lagi, takut tertidur. Bulan puasa ni tengah-tengah tengah baca tu tertidur. Kan kawan-kawan marah aku pula. Kata tak hormat, tak bagi salam penutup. Tak bagi salam penutup. Ada bintang. Terima kasih. Oh, dekat ni pun ada gift juga daripada TikTok. Aku tak tahu lah telefon ni. Besok aku nak beli telefon baru supaya aku boleh nampak komen-komen di TikTok. Aku minta maaf. Aku nampak ada komen. Aku nampak ada gift. Tapi itulah, nampak gift. Nampak demo bagi bunga. Tapi aku tak nampak nama demo. Aku tak boleh baca. Aku rasa aku dah cukup tua. Kalaupun aku ambil lampu letak depan ni, aku tak berapa nampak. Aku tak tahu di mana salahnya. Aku tak tahu. Nampak gift macam-macam gift dia mau bagi. Allah. InsyaAllah besok ada kesempatan, ada rezeki aku nak beli telefon baru untuk TikTok, jadi aku boleh baca komen. Itu sebab aku tak baca komen kat TikTok, tapi aku baca kat Facebook. Tidak aku menganaktirikan. Tidak. Cuma tak nampak. Itulah kita, aku harap kita dapat buka minda kita sama-sama. Sebelum penutup, jam tak pakai ni. Sebelum penutup, aku ringkaskan tadi, hemp ataupun ganja is dua benda yang sama. Cannabis. Hemp ditafsirkan oleh kerajaan Malaysia dan beberapa kerajaan lain, menafsirkan hemp itu is lain daripada ganja. Tapi saintis, mana-mana pakar perubatan tetap menamakan hemp itu ganja, cannabis. Itu clear. Now, kedua, kalaulah 1000 kebaikan itu berhasil daripada satu keburukan. Contoh yang aku bagi tadi, seorang perasuah, dia daripada duit rasuah tu, dia bina madrasah, dia bantu orang susah, dia bantu orang miskin. Beribu kebaikan dia buat, tapi apakah kita akan benarkan kegiatan rasuah dia? Apakah kita akan benarkan? Itu kita kena buka minda kita. Nah, kedua contoh aku bagi tadi is kita membenarkan pornografi di kalangan anak-anak awal persekolahan atas alasan sex education. Adakah kita akan membenarkan itu? Dan katalah satu hari masa nanti, kita semua setuju, kita semua sepakat, kerajaan bagilah mereka tanam.
bagaimana kita nak kawal orang-orang yang menanam ni adalah menanam untuk dia saja. Macam mana kita nak kawal? Dah terbukti di industri rokok, terbukti di industri alkohol, apa yang berlaku is dahsyat bang. Dan apa yang mampu kita buat sebagai orang ramai, kesian. Apalah demo ni? Apalah diorang tu? Kerajaan patut itu, kerajaan patut ini. Ya, benda dah berlaku. Benda dah di-legalize kan. Arak pun sama. Banyak kebaikan dia buat. Berapa ramai kerja kilang arak. Berapa ramai community dibantu oleh kilang arak. Ini kebaikan yang besar. Tapi keburukan dia tu memabukkan. So adakah kita akan bagi benda yang sama pada ganja, hem ataupun apa yang kita namakan? Tak kisahlah kamu panggil apa pun, ya. Tapi kamu itulah, jangan marah-marah lah. Aku tadi dah ajak debat, kamu tak nak debat. Kalau ada nak berdebat secara open, kita debat. Tapi kita jangan marah-marah, jangan maki-maki, ya, jangan maki-maki. Aku harap itulah supaya negara kita, anak-anak kita di masa depan, kita bukanlah menghalangkan pembangunan ataupun kelestarian perubatan. Tidak. Kita boleh terima. Sebagaimana kita terima vaksin untuk COVID. Ya, awal-awal ramai yang tak terima, kemudian kita terima sebab ni aku nampak Syukri Ahmad Zainuddin bagi bintang. Beribu bintang di langit kini menghilang. Rupanya dapat dekat aku. Terima kasih Syukri. Terima kasih ya. Terima kasih very much. Ramai bagi. Aku minta maaf kat TikTok. Aku tak nampak. Tapi nanti aku beli. Nanti aku beli telefon baru. Dapat QSP. QSP. Kamu dah fikir ke QSP nak beli apa? Aku 10,000 QSP ni kalau ikut senarai nak beli banyak bang. Tapi bila tengok senarai hutang tinggal RM5. Tinggal RM5. Tinggal RM5. Tapi kamu yang dapat KBSP tu memang bertuah lah. Memang beruntung lah. So aku rasa topik malam ni clear. Topik malam ni kita clear. Panas malam-malam ni. Itu je lah kot. Aku baca komen kot aku nampak dekat TikTok ni. Invite to go live together. Invite. Oh ni ada daripada TikTok. Tapi daripada TikTok aku takut tak reti nanti. Kalau Facebook okey, masuk ke Facebook Remy. Masuk ke Facebook kita boleh online together. Online together. Langkah pertama orang Islam perlu usaha berhenti merokok. Itu betul. Itu betul. Macam aku cakap di awal Ramadan. Ya, ada bintang. Kita kena ucap terima kasih pada Azam Arba'in. Terima kasih bintang. Terima kasih. Merokok tu pun aku memang satulah aku paling hargai. Setiap kali Ramadan, setiap kali puasa daripada Syakban aku cakap kat bini aku, saya nak berhenti sat rokok. Dan selama hampir 20 tahun itu, setiap tahun aku ungkap, dia tak pernah give up. Dia tak pernah give up. Makanya tahun ini bang. Tahun ini aku memang dah berhenti sat rokok siang hari. Memang. Susah juga sebenarnya tau. Perlukan jati diri yang kuat. Itu yang aku cakap tadi. Kalau boleh, kita halang sebelum it become normalized. Ya? Legalize is one thing. Normalize is the next level bang. Kita halang sebelum dia normalize. Kita tak nak dalam masyarakat kita nanti rokok menjadi normal, arak menjadi normal dan ganja pun menjadi normal. Itu kita tak nak. Kamu jangan ikut style aku. Aku ulang balik apa yang kawan aku buat. Aku tak nafikan klinikal. Tadi. Itu memang aku dah clear lah pendapat aku. Aku tak nafikan klinikal, research dan sebagainya. Ayu pula rambut pendek. Orang putih elok berhenti kimia banyak. Kalau rokok orang putih. Betul. Kalau boleh berhentilah. Benda yang tak bagus. Ramadan ni sebenarnya bulan yang mendidik kita. Ambil rahmat Ramadan tu, insya-Allah. Aku pesan pada diri aku. Kalau kamu dapat ambil. Lawa baju aku. Ini orang sponsor. Selalu aku pakai warna hitam tu lain. Ini. Ini lain. Kau ramai tanyakan, nantilah aku cerita. Tidak malam ni. Malam ni kita topik ganja. Topik ganja. Banyak juga like aku dapat dekat TikTok. 3,500. Thank you very much TikTok. Tapi aku minta maaf lah. Aku tak berapa nampak komen kamu. Aku rasa mungkin sebab dia punya screen protector ke apa ke. Azrul bagi bintang bang.
Terima kasih Azrul. Terima kasih. Sebelum aku akhiri sesi malam ini, ada sebuah syair. Sebuah syair dalam bahasa Arab juga. Dalam bahasa Arab juga. Sebuah, tepat. Bunga pula. Bunga. Muhammad Faizu ke apa tadi nama dia? Muhammad Faizu. Ada sebuah syair Arab. Sebuah syair Arab. Kau mendengar baik-baik. Kalau kau tak faham, tak apa. Kau mendengar je baik-baik. Ainuhu ila rahmani arju halacin sani fi kullil hawati nafsi wa qur'ani laka ya maliki, apakah aku diterima? Aku memang minat dengan Yasin lah. Memang minat dengan Yasin. Agak sedih jugalah dengan beliau. Tapi itulah, kerajaan boleh legalize. Tapi kita kena ambil kira implikasi dia. Kadang-kadang bila kita renung anak kita hari ni, kita renung anak kita hari ni, jangan cerita besok lusa. Macam mana, aku isap rokok kat rumah, memang aku habis sorok lah. Memang aku akan keluar. Takkan aku isap dalam rumah punya. Takkan aku isap kat luar. Kalau makan kedai mamak pun, aku pergi belakang kedai mamak, isap, aku tak nak bagi dia menampak. Konon baik. Tapi bukan itu soalnya. Kita nak cuba mengawal. Arak, mudah-mudahan insya-Allah tidak. Macam mana kita nak bendung anak kita. Tapi satu hari nanti, ganja has been normalized in our country. How we can control that? Aku rasa itu sesuatu yang kita kena fikirkan bersama. Kita raikan pendapat semua. Dan kita bawa ke meja bulat. Biarlah orang politik bincang macam mana. Kan? Kita, at the end of the day, kita cuma orang kata pengundi je. Pengundi. Aku rasa cukup untuk malam ni. Daripada seorang tua yang sedang berpuasa. Seorang tua yang sedang berpuasa. InsyaAllah nanti aku dah tukar telefon dekat TikTok. Aku boleh nampak komen. Aku tak apa nampak. So, itu je untuk malam ni. Selamat bersahur. Sekali lagi aku ulang. Kita jangan gaduh-gaduh. Buka minda kita. Fikirkan sama-sama. Kalau legalize, kalau legalize, macam mana kita nak kawal? Kita tak nak dengar. Jadi kebun pula. Dekat rumah jadi... bintang lagi bang. Zaidi Sahadan Zaidi, Masya Allah. Terima kasih very much. Terima kasih semua yang bagi bintang ni. InsyaAllah ada rezeki aku nak buat majlis buka puasa sikit lah. Duit-duit bintang koma tu boleh kita agihkan pada orang-orang yang perlukan. Aku tak kata aku perlukan, tapi kalau hidup kita ni, kadang-kadang kita rasa kita terlalu memerlukan. Tapi sebenarnya setiap kali apa yang kita perlukan, ada orang lain yang jauh memerlukan daripada kita. Percayalah. Kalau kita rasa kita bagus, percayalah. Ada orang akan lebih bagus daripada diri kita. Bagi yang tengah sakit-sakit, bagi yang tengah susah-susah, dengar ni baik-baik. Apa yang berlaku hari ini akan berlalu. Kalau kau melapar, lapar tu akan berlalu. Kalau kau susah, susah akan berlalu. Kalau kau sakit pun, sakit tu pun akan berlalu. Wa ima kau senang, hebat, kaya sekalipun, semua tu akan berlalu bang, satu masa nanti. Yang penting, masa yang akan tentukan bang. So hargai masa kita, buat sebaik-baiknya. Dan itu je untuk malam ni. Assalamualaikum dari si tua yang sedang berpuasa.